Diriwayatkan ad-Dafa dari Ibnu Abbas bahawa Ibnu Abbas mendengar Rasulullah bersabda. Kita cerita awal-awal, hadis ni hadis yang sanad dia dhaif. Cerita awal-awal supaya hadis ni kita tak jadikan dia sebagai satu hukum. Kita pakai tapi bukan untuk hukum, dan dalam hal-hal yang dibolehkan. Dalam hal-hal untuk fadail amal boleh. Dalam hal-hal untuk motivasi, untuk mengelakkan kita, memberi ketakutan daripada buat maksiat, boleh. Dalam soal-soal akidah, hukum hakam tak boleh pakai. Cara berinteraksi dengan hadis dhaif. Sebab kalau ikut fahaman Salafi Wahabi, kalau hadis dhaif ni tolak terus, tak boleh pakai terus. Kadang-kadang yang hasan pun tak boleh pakai juga, dia pakai yang sahih sahaja. Jadi kalau kitab Ihya ni bagi dia tak boleh pakai lah ni. Sebab di dalam dia ada banyak juga hadis-hadis yang dhaif. Cuma kita kena faham, kadang-kadang Imam Ghazali ni dia bahasa dia tinggi, pemahaman dia tinggi. Dia nak turun pada orang awam, dia dah rendahkan bahasa dia tu, tapi masih tak sampai kepada pemikiran kita. Mula-mula nak huraikan satu-satu benda, dia biasanya letakkan ayat Quran. Tapi bila kita baca ayat Quran tu, kita tak faham apa benda dia nak sampai. Lepas tu dia letak hadis yang sahih. Kita baca hadis yang sahih, tak boleh dapat juga apa yang dia nak sampaikan. Last sekali dia letak hadis dhaif. Bila kita baca hadis dhaif tu, rupanya kunci ada dalam tu. Bukan kita kata nak pakai hadis dhaif tu tadi, tapi kunci dia ada dalam tu. Oh, ini maksud dia. Baru kita faham tadi macam mana nak gunakan ayat Quran dengan hadis sahih tadi. Sebab itu kitab Ihya ni, kalau ada hadis sahih ke, orang kata hadis maudhu ke, jangan buang dulu. Sebab bila kita buang, tinggal yang sahih saja, apa yang Imam Ghazali nak sampaikan kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang kunci dia berada pada hadis yang bermasalah. Kita ambil kunci tu lah, bukan kita nak pakai hadis bermasalah tu tadi. Jadi dalam hadis yang dhaif ini, Rasulullah berkata ulama umat ini ada dua. Ulama ni dua jenis. Satu jenis Allah bagi ilmu pengetahuan, dan dia bagi kepada orang lain dengan tak harap apa-apa. Maksud dia ikhlas lah. Dia bukan untuk dijual belikan. Ulama jenis ni, makhluk-makhluk lain doakan dia, dan di hari akhirat nanti dia akan datang sebagai orang yang mulia dan menjadi teman kepada Rasul. Kita fikir, betul tak cakap-cakap ni? Kita ambil tema. Kita faham hadis ni hadis dhaif. Jadi kita ambil tema, jangan kita tolak terus. Tema dia tadi, kalau ulama tu ulama yang baik, makhluk-makhluk yang lain akan doakan dia. Betul? Kan? Betul. Di hari akhirat dia akan dapat kelebihan. Betul? Itu tema dia, kita ambil tema dia. Yang satu lagi, Allah bagi dekat dia ilmu pengetahuan, tapi dia kedekut. Kalau nak bagi pada orang pun dia dalam jual beli. Maksud dia mencari keduniaan dengan ilmu agama dia. Ulama jenis ni pada hari kiamat, dia datang dengan mulut dikekang api neraka. Lepas tu diseru pula, inilah dia si fulan anak si fulan, dah dibagi ilmu oleh Allah, tapi dia kedekut pada orang lain, dia cari dunia dengan ilmu dia. Ulama tadi diazab sampai selesai semua manusia, lalu dihitung amalan. Hadis ni hadis dhaif, kita ambil tema. Tema dia, kalau ulama tu ada ilmu tapi dia tak tunaikan hak-hak ilmu tu, hari akhirat dia akan kena. Betul ke tidak? Betul. Kita ambil tema. Pasal kata tadi apa? Dia nak kena azab sampai selesai manusia lain dihitung, kita tak tahu. Sebab hadis dhaif. Tu cara kita berinteraksi dengan hadis dhaif. Bukan kitab Ihya saja, kitab Fadail Amal pun dihentam teruk juga. Ni penuh dengan hadis dhaif, penuh dengan hadis palsu. Mana? Cuba tunjuk, kita kata. Tak tahu. Dia tak kaji, dia cuba cakap saja. Ni penuh, kitab ni penuh dengan hadis dhaif ni. Hadis dhaif pun, sekalipun benar, ada tempat kita nak guna. Bukan maksud kena tolak terus. Ada cara-cara nak menggunakan. Yang lebih dahsyat daripada itu, satu riwayat bahawa ada seorang lelaki menjadi pesuruh Nabi Musa AS. Lelaki ini selalu mengatakan, dia ceritakan kepada aku oleh Musa pilihan Allah begini. Dia cerita pada orang lain. Dia ceritakan kepada aku oleh Musa yang dilepaskan oleh Allah. Dia ceritakan kepada aku oleh Musa yang berkalam dengan Allah. Jadi bila dia cakap macam tu, orang dengar cakap dia. Apa dia Nabi Musa cakap? Yang dia cakap tu betul, tapi dia sebarkan benda ni dengan tujuan untuk mendapatkan keduniaan. Dia nakkan nama, nakkan pengaruh, nakkan harta. Dia cakap tu betul lah. Ni ulama cakap macam ni, mursyid cakap macam ni, orang alim cakap macam ni, elders cakap macam ni.
Tapi dia bukan ikhlas. Bila tak ikhlas, tengok apa jadi. Sehingga orang tu jadi kaya raya dan banyak hartanya. Kemudian orang itu hilang. Tidak diketahui oleh Musa ke mana perginya. Satu hari hilang. Nabi Musa tanya, mana orang ni pergi? Tak tahu. Pada suatu hari, datanglah seorang lelaki kepada Musa membawa seekor babi. Dan pada leher babi itu tali hitam. Bertanya Musa kepada lelaki itu. Dia tanya kepada orang yang bawa khinzir ni tadi, kamu kenal ada orang ni sekian-sekian yang cerita dulu ni, yang rajin duk cerita ni, ulama Nabi Musa cakap gini. Kata lelaki itu tadi, babi ni lah orang tu. Allah dah tukar dia jadi babi. Sebab apa? Dia gunakan kalam Nabi Musa. Dia cerita tu benda betul, tapi bukan dengan ikhlas. Dia nak pengaruh, nak nama, nak harta. Sampaikan jadi khinzir. Maka Nabi Musa pun berdoa, wahai Tuhanku, aku bermohon ke hadrat kamu, kembalikan orang ini kepada keadaannya semula, supaya aku dapat bertanya apakah yang telah menimpa dirinya. Nabi Musa kata, Tuhan, ubah balik orang ini jadi manusia, aku nak tanya apa sebab jadi macam ni. Jadi Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa, Tuhan ceritalah, sekiranya engkau meminta kepada aku dengan apa yang telah diminta oleh Adam atau lebih kurang lagi, tidak juga aku perkenankan. Tetapi aku ceritakan kepada kamu, kenapa aku buat macam ni adalah disebabkan orang itu mencari dunia dengan agama. Jadi kita kena berhati-hatilah. Walaupun kita sampaikan tu ayat Quran, hadis Nabi, cakap para ulama, tapi niat kita cerita tu memang ikhlas. Bukan nak nama ni, kalau aku cerita ni rasa hebat aku ni. Aku cerita ni mesti orang kata, dia ni hebat lah, dia tahu tentang ayat Quran, dia tahu tentang hadis, dia tahu tentang kalam ulama, hebat dia ni. Kalau dia nak yang tu, takut jadi macam tu. Tadi